الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد alhamdulillah syukur kita ke hadrat Ilahi sambungan malam ni kitab Faridatul Faraid bincang berkenaan dengan ilmu aqaid ataupun ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Baik, kata dia sambungan masih lagi muka surat yang kedua, muka surat 2 Baik, kata dia wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fanni tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadha fawakiha shahida akhadtu min riyadha fawakiha shahida wa min hiyadhiha jawahira muqtakhara. Kemudian kata dia kemudian dari itu iaitulah makna wa ba'du yang kita cerita malam tadi dalam kitab Munyatul Musalli muqaddimah dia, dan ni pun sini kita jumpa semula wa ba'du dalam kitab Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Sebagaimana yang kita sebut malam tadi, wa ba'du ni siapa-siapa dak karang kitab adalah sebut wa ba'du. Itu dia. Sebab dia ambil sunnah Nabi sebut begitu. Dan Nabi dia ambil tiru daripada Nabi Daud alaihissalam, orang yang mula-mula sebut wa ba'du. Penting ke wa ba'du? Penting tak penting, itulah dia sunnahnya. Kalau kitab, kecuali risalah-risalah kecil, matan-matan, dia tak sebutlah wa ba'du sebab dia tidak ada muqaddimah. Kadang-kadang setengah kitab dia tidak ada muqaddimah. Yang dia adanya bismillahirrahmanirrahim, itu wajib. Setiap kitab ilmu agama dan apa-apa, terutamanya kitab-kitab ni, kitab-kitab agama wajib sebut nah bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut kata wajib tu, jangan pertikaian pula benda tu kan sunat dak, diwajibkan kepada ulama-ulama. Dia mewajibkan dia sebut benda tu. Yalah betul lah sunat. Sekali kalau kita sebut sunat, dia tak sunat je. Nampak sunat je. Tu hak tak tambuh tu. Jadi atas alasan je ni, makna kalau tak letak pun tak apa je. Nampak tu? Dia akan jadi gitu. Sebab tu learning, orang mengarang learning kitab banyak kedah. Buku agama banyak kedah. Tapi bismillahirrahmanirrahim banyakkannya tak ada. Kita cek dah kau buku-buku yang di sekolah
Ada yang ada bismillah dan banyak yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Tak usah kira lah ilmu sains, ilmu bahasa Malaysia, matematik itu memang tak ada bismillah. Kita agama bahasa Arab baik, nahwu baik, apa fiqh baik, kadang-kadang tak ada bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana ayat tadi, ayat sunat je. Sunat je tu. Jadi sebab itu ulama-ulama dia mewajibkan. Dan kita ni juga berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim ni kita letak pada diri kita tu wajib. Sewajib sebut setiap benda yang kita nak buat. Itu dia. Nabi sebut kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimarah oleh syarak, yang disukai oleh syarak, yang tidak dimulakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ataupun tulisan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setengah riwayat hadis dia sebut fahuwa ajzam, iaitu jazam, iaitu putus. Jazam makna putus ni orang penyakit juzam. Penyakit juzam tu penyakit kusta. Dia putus. Dia jadi tak sempurna. Ulama sebut putus ini makna apa? Ai qalilul barakah. Tidak ada berkat atau sikit berkat, sikit. Tak banyak berkat atau tak ada berkat. Sebab itu kena tulis bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi wa ba'du saat ni setengah-setengah kitab hak yang rekah, kitab kecil, risalahnya kadang-kadang setengahnya tak ada wa ba'du. Tetapi bismillahirrahmanirrahim tu wajib ada. Dia sebut wajib, yang ketika lah wajib lagi kata sunat lah. Macam penceramah tu kata wajib kita semayang taubat. Beramai orang pertikaian sebut kata wajib. Wajib maksud dia tu lagu lain. Kita ni diwajibkan sunat taubat, semayang sunat taubat tu sunat, tapi diri kita diwajibkan semayang. Kita letak pada diri kita begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Jangan bila kita saya sebut wajib ni petika ustaz sebut wajib, benda sunat dia sebut wajib begitu. Tu orang tak faham cakap. Baik. Kemudian selepas pada tu wa ba'du. Ini wa ba'du dalam kitab malam tadi pun dia sebut wa ba'du, dan dalam kitab ni pun wa ba'du. Kemudian daripada itu mana? Kemudian daripada selepas daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah dan sebagainya. Wa ba'du fahadhihi risalatun fi fannit tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah akhadtu min riyadhiha fawaqiha syahiyatan kita baca gua ada tadi bahasa kesalah. Syahiyatan tu nampak sikit. Wa min hiyadhiha jawahira muqtakhara. Baik, kemudian daripada itu mana? Daripada bismillah dengan alhamdulillah selawat tadi tu. Kemudian daripada tu ining tu baru nak masuk bab dia. Dia panggil faslul khitab yang kita sebut malam tadi. Faslul khitab ni maknanya nak cerahkan di antara hak tadi dengan hak ni baru nak masuk bab kitab. Hak tadi dah masuk lagi tu nak cerita apa dalam kitab tak ada lagi. Bismillah alhamdulillah tu perkara biasa. Ni baru nak masuk. Lepas pada wa ba'du. Maka ini kata dia, maka ini risalah. Apa makna risalah? Risalah ni dengan makna helaian-helaian yang nipis ataupun beberapa helai. Tak tebal mana ni kitab dia ni nak ceritanya kitab Faridatul Faraid ni nipis seriak. Tu orang Terengganu panggil nipis seriak. Seriak tu makna nipis sangat aje. Tak berapa lah, tapi kalau kita baca ni dak habis PKP ni habis kitab ni sekejap aje. Kenapa? Itu makna risalah. Itu makna risalah. Pada ilmu tauhid nak cerita ini risalah pada ilmu tauhid aku himpunkan. Jadi aku himpunkan tu ilmu tauhid habis itu. Aku himpunkan akan risalah ni. Aku himpunkan akan risalah daripada beberapa kitab yang diiktibarkan. Habis itu. Jadi dia ambil mana dia himpun risalah ni, dia ambil kitab-kitab lain
Dia kutip tu sikit, dia kutip tu sikit, kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang diiktiraf dia panggil. Yang ulama-ulama karang, ulama-ulama besar karang dan ulama-ulama besar dia mengiktirafkan kitab-kitab tu. Aku ambil kitab tu, ambil kitab tu sikit, ambil kitab ni sikit, himpung mari di dalam risalah ni. Itu dia. Itu maksud dia. Aku ambil segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan. Tu rangkap dia punya apa ni sajak dia lagi tu. Aku ambil daripada kebunnya akan buah-buah, maknanya aku kutip daripada buah-buah yang aku ingin, yang aku nak, yang aku berkenang. Jadi yang diinginkan maknanya aku berkenang, aku ambil buah ni daripada kebun tadi. Kebun apa kitab-kitab yang muktabar. Yang kitab itu diibaratkan sebagai kebun, isi kitab dalam tu diibaratkan buah-buah yang aku dah ambil belaka, tapi aku ambil hak yang aku nak. Kalau ambil belaka jadi tebal kitab. Yang ambil. Kalau orang lain ni dia panggil ambil isi poin-poin. Ambil kitab ni ambil poin kan. Itu dia. Orang lain ni sebut poin-poin itulah. Dan daripada beberapa lawannya akan beberapa bukan lawang tu, laut tu. Dan daripada beberapa lautnya akan beberapa permata yang megah. Makna seolahnya kitab ni diibaratkan sebagai laut luah banyak. Aku menyelang dalam kitab tu, ambil permata yang hebat-hebat, yang megah tu makna yang hebat-hebat. Mana poin-poin yang poin-poin penting. Ambil tok masuk dalam kitab ni, dekat dalam kitab risalah Faridatul Faraid ni. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lam'an suniyatal i'tiqad. Dia boleh baca belaka tu, dia lebih kurang je. Saniyatah, hak ni pun boleh baca juga saniyata juga yang kedua tu, ataupun setengah orang dia baca saniyatal lam'an suniyatal i'tiqad. Dia baca berlainan, suniyatal i'tiqad. Wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad. Lintiqad bukan li'tiqad. Li'tiqad tu mana lain, lintiqad. Maka datang ia risalah dengan kepujian Allah Ta'ala. Minta risalah yang dia buat ni pergi pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala maknanya di sisi Allah Ta'ala tu ada harga kitab dia ni. Akidah yang sebenar, yang elok cahaya. Ni kitab ni akidah yang sebenar, yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Yang mengandungkan dalam ni ada mengandungi konten, orang panggil ni, orang sebut ni konten. Dalam ni ada mengandungi i'tiqad ahli sunnah. Dan dia tolak belaka i'tiqad yang bukan daripada ahli sunnah, dia buang, tak ada dalam kitab ni. Kalau dia cerita pun cerita bahawa ni bukan ahli sunnah. Ini daripada Mu'tazilah ke, ini daripada Jabariyah ni, hak ni daripada Qadariyahnya, hak ni daripada macam-macam lah. Nampak? Dia. Hak dalam ni, hak dia nak cerita, nak suruh kita pegang, ialah i'tiqad ahli sunnah yang dia sebut dalam ni. Itu yang mengandungkan, makna mengandungi i'tiqad ahli sunnah dengan ketetapan petunjuk yang diam pada hati orang mukmin. Itu dia, ketetapan yang petunjuk, dapat ketetapan, dapat petunjuk, dan kita dapat tetap hati kita pegang betul-betul akidah yang ada dalam ni, kita pegang betul-betul ni akidah yang betul. Tidak kepada Allah Ta'ala, pada hati orang mukmin akan lindungkan dia dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala lindungkan dia akan risalah ini dengan Allah Ta'ala. Maknanya aku lindungkan dia. Makna aku lindungkan dia ni makna aku minta berlindung kitab ni dengan Allah Ta'ala.
Sebab bila dibuat kitab, terutamanya kitab tauhid. Kalau kitab fiqh, biasanya kalau orang tu tak setuju, dia ada khilaf je. Dia tak boleh kata mung tak betul pendapat. Kenapa? Mung tak betul pendapat ni, pendapat aku betul. Dalam fiqh dia tak sebut begitu. Dalam fiqh kalau kita kata haram, ada orang kata halal. Pendapat dia. Dan kita boleh terima pendapat dia walaupun kita tak terima dari segi hukum. Hukum kita pegang barang halal. Tapi ada orang kata haram. Kita boleh terima pendapat dia haram, tapi kita tak boleh pakai hak dia. Tak apa, tak ada jadi masalah. Cuma dalam ilmu tauhid, bila kita buat kitab tauhid, orang kata i'tiraf. Orang akan qori i'tiraf ni. Maknanya sebab tu kata aku lindungkan dia, makna aku minta berlindung akan dia akan risalah yang aku buat ni dengan Allah Ta'ala daripada i'tiraf yang diserupakan dengan syaitan. Yang diserupakan dengan syaitan. Sebab kitab ni tengok dia minta berlindung dah. Learning orang timbul dah learning kitab Faridatul Faraid ini sesat. Ada bunyi. Nampak? Dulu dia dah kata sesat lagi. Dia kata tak boleh pakai. Dia cara bab sifat 20 ni bukan sifat 20 ni bukan ajaran Islam. Asal mari-mari kot tu. Kokoh-kokoh lama-lama learning kitab tu sendiri, dan ada orang yang buat kitab dia i'tiraf kitab Faridatul Faraid. Dia i'tiraf mana dia kritik. Dia kritik kitab Faridatul Faraid adalah tak betul dan sesat. Sebab tu masa dia buat kitab ni, ulama yang buat kitab ni, pengarang kitab ni, dia mari dah awal-awal lagi. Masa tu tak ada lagi orang nak kata kitab ni. Dia kata dia minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada i'tiraf yang diserupakan macam syaitan. Kasar tak kasar ayat, itulah bunyi dia. Sebab orang i'tiraf kitab dia ni, saya dah ingat ada kitab tu ada. Nama apa tahu kitab, orang baru lagi orang sekarang ni. Hak bahasa jenis, hak belajar tak ada tok guru ni lah. Hak belajar pakai study sendiri, ambil master, ambil PhD ni. Tu dia. Dia berasa dia bajet reti. Dia buat, dia rak kitab ni, padahal kalau mu reti tauhid, buat kitab lain lah. Apa dok i'tiraf orang ni. Dok i'tiraf orang. Pengarang ni sebut dah, aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada i'tiraf, daripada kritik. Orang yang mengkritik kitab ni yang diserupakan macam syaitan. Kalau kita baca kitab hak dia i'tiraf tu, betul-betul macam syaitan. Teruk sangatnya kata. Dia timbang kepribadi, dia timbang tubuh badan ulama dan sebagainya. Nampak tu? Dia. Dia beranggapan ulama hak buat ni tak belajar, tak ada siji. Memang tak ada siji ni. Tok guru hak buat ni tak ada siji. Kitab-kitab mana hak yang kita belajar tak ada siji. Imam Ghazali tu tak ada siji. Siji apa Imam Ghazali ada? Ada BA, tak ada. MA ada, tak ada. PhD, tak ada. Tak ada. Sebab tu dia berasa sedap dengan kita ada CJ, ada PhD, kau timbang. Imam Ghazali pun kena timbang. Mu ada CJ? Dia tanya. Mu ada PhD? Tak ada. Tak ada. Aku ada. Itu dia. Siapa tak kita berani. Itulah dia, orang yang bongkok dengan ilmu, yang awal belajar ilmu bukan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Belajar ilmu di antaranya sebab belajar ilmu kerana nak CJ, sebab belajar ilmu kerana nak makan gaji, sebab nak ilmu, belajar ilmu agama kerana apa? Kerana nak senang hidup, kerana nak bermegah-megah dengan manusia. Tu tengok dalam hadis banyak tu. Apa? Bermegah-megah dengan manusia dan sebagainya, sehingga kamu belajar ilmu agama kerana nak berlawang dengan orang ataupun nak mengkritik orang. Maka hak ni semua sekali ni diibaratkan dia sebut macam syaitan. Apa tu? Dia hak yang disebut macam syaitan. Dan kita belajar bukan kerana Allah Ta'ala, bukan lillah Ta'ala. Man talabal ilma li ghairillahi falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala. Nabi sebut siapa yang belajar ilmu agama. Ilmu situ maksud dia ilmu agama. Bukan kerana Allah Ta'ala, maka sediakanlah tempat kamu di dalam neraka. Sediakanlah tempat duduk kamu di dalam neraka. Ulama-ulama tafsir hadis ni
Sehingga kata dia kita belajar ilmu agama tujuan dia nak mengajar. Nak balik kampung lagi nak mengajar orang kampung. Kita pergi belajar pondok, pergi belajar mana tu kita pondok lah kita kata. Pondok ke pakai universiti ke apa mesti. Tujuan dia nak balik mengajar. Ikhlas tu nak balik mengajar. Itu pun dikategorikan belajar ilmu agama bukan kerana Allah Ta'ala. Dikategorikan belajar agama bukan kerana Allah Ta'ala. Apatah lagi kata kita belajar kerana nak jadi hebat, kerana nak tahu kesalahan orang, nak tahu hadis-hadis yang orang pakai, nak cek balik Imam Ghazali pakai hadis apa, nak cek balik Imam Syafi'i pakai hadis apa. Kita belajar kerana tu. Oh, lagilah dahsyat kita ni li ghairillahi ta'ala, maka falyaqba, maka siap sedialah tempat kamu di dalam neraka, kata dia. Na'udzubillahi min zalik. Saya sebut semua dah, beritahu semua, alhamdulillah kita ambil sijil pas ke Mesir. Pergi ke Mesir, nak pergi tu tak ada niat sikit nak makan gaji. Dah tahu lain pada lain lah, maknanya tak ada niat sikit. Pergi sana orang duk study, duk bicara, duk sembang, balik lagi mu boleh kerja ni, mu boleh kerja ni. Kita pun seheram, ini dah dia mari kelitah dalam hati, inilah dia benda hak tak guru royak ni. Belajar agama bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kerana nak senang hidup, kerana nak dapat duit, kerana nak dapat pangkat, kerana nak bermewah, kerana nak bermegah. Maka falyaqma maq'adahu minan nar, siap sedialah tempat kamu di dalam neraka. Allahu akbar. Ini yang disebutkan semacam syaitan ni. Bawa macam syaitan. Baik. Asy'ariyatul masyrab, malayuwiyatul ma'rab, fataniyatul ibarah, bayaniyatul isyarah, yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Asy'ari. Asy'ariyah maknanya kitab tauhid yang dia karang ni dibangsakan kepada Abul Hasan Asy'ari. Masa tu dak timbul lagi ulama-ulama hak salah baru ni. Apa? Dia. Tak ada lagi hak ni, hak yang awalnya diambil daripada Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan tu gelarang dia. Apa? Gelarang dia Abul Hasan Asy'ari. Mazhabnya, maknanya kitab ni mazhab Abul Hasan Asy'ari. Lagi kepada Melayu bahasanya. Oh, bahasa dia bahasa Melayu. Kitab dia karang ni senanglah, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Urdu, bukan bahasa Perancis, bahasa Melayu. Jadi bila bahasa Melayu, kita kalau tak erti juga bahasa Melayu tak tahu. Nampak tu? Itu dia. Lagi kepada Patani, tuturannya. Oh, cakap dalam ni ibarat dia bahasa Melayu tapi aturan tulisan tulisan aturan tutur bahasa Tani. Bahasa Tani. Tapi bahasa Tani dengan bahasa kita tu tak jauh beza. Nampak? Tambah-tambah Terengganu. Terengganu dengan Tani banyak persamaan. Banyak persamaan. Kalau dari segi imalah, senggeng baca senggeng tutur dari segi senggeng baca imalah, dia panggil imalah. Nampak? Tu. Kelatang dengan Tani tu dekat, Terengganu jauh, tetapi dari segi penggunaan bahasa Terengganu dengan Tani tak jauh. Sebabnya orang Tani dia banyak dulu dia mari dia tak duduk di Kelantan. Dia mari banyak duduk di Terengganu. Tu orang Tani banyak. Apa tu? Keturunan petani banyak. Sebab tu dia kata kalau Tani cakap tak ambuh, Terengganu cakap tak ambuh, Tani cakap tak ambuh juga. Apa tu? Dia orang Kelantan tak si. Orang Terengganu tak ambuh, orang Tani tak ambuh juga. Sebab tu kalau kita pergi Tani, kalau orang Terengganu kita ni dia senggeng sikit baca, senggeng sikit makan gitu ya. Jadi orang Tani lalu. Orang Terengganu. Orang Kelantan tak.
Dia orang Kelantan kalau kita ni dia kena. Oh, ni orang Kelantan ni walaupun pergi kecek pun. Nampak tu? Baik. Ini makna tutur orang petani. Lagi kepada kenyataan isyaratnya, maknanya apa yang dia nak cerita dalam ni jelas. Isyarat dia jelas. Nyata molek kenyataan isyarat ni jelas. Maknanya tak payah penimpala lah. Senang. Jelas isyarat ni macam lampu isyarat. Tengok merah orang jelas lalu lah. Berhenti. Nampak tu? Begitulah lebih kurang. Tunazzilu baina nazairiha manzilatal insani minal ain. Tufaddilu 'alaiha tafdilal aqbani 'alal lujab. Kau arahnya tak jelas tulisan. Tunazzilu baina nazairiha. Kita tengok lain dah tu. Tunazzilu baina nazairiha manzilatal insani minal aini. Tafaddalu 'alaiha tafdilal iqyani tadi. Iqyani. Ala lujaini. Ala lujaini. Tufaddilu 'alaiha tafdilal aqyani. Aqyani ke? Lain lagi tu. Tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyani ni. Ala lujaini. Betul kan? Ditempatkan dia antara segala umpamanya daripada beberapa risalah kecil pada tempat rupa yang di tengah mata. Yang di tengah mata. Dan dilihatkan dia atas sekaliannya dan dilebihkan dia dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas daripada perak. Kata dia, kalau nak tengok sini kau lebihnya apa tempat dia ni, kitab dia ni, dia tempatkan dia akan risalah ni antara segala umpama daripada beberapa risalah orang lain, orang kecil-kecil pada tempat rupa yang di tengah-tengah mata. Pakat tengok hok ni belaka lah, kata dia. Nampak dia antara tengah-tengah mata manusia. Hok lain-lain kita kecil-kecil itu ada tengok hok ni, nak tengok hok ni je. Tu soalnya. Dan dilebihkan dia atas sekalian risalah seperti dilebihkan emas atas perak. Nak ceritanya banding kitab hok dia ni dengan kitab-kitab lain ni umpama emas dengan perak. Dia emas dengan perak emas dengan perak ni hak lain tu laku juga, mahal juga, tapi hak ni emas, hak lain perak. Dia royak gini, dia takabur ke dak? Dia semua kitab banyakkan gini lah sebut, tapi dia tak jatuhkan kitab orang, tapi dia penaikkan kitab dia. Dalam kitab mana-mana pun gini lah sebut, di antara banyak-banyak kitab yang ulama-ulama lain karang pun bukan dia nak takabur, tetapi nak supaya orang menggemorkan baca kitab ni, supaya menggemorkan belajar kitab ni. Jadi bila kita tengok, oh hebat kitab ni, macam mah orang lain tu perak nak baca, tengok ke mana, itu dia benda. Tapi bukan dia takabur. Hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuadi wa haqiqatan bi an turfa 'ala minassati at-tarjihi wal i'timadi. Sebenar dengan bahawa dilobakan atas mendapatnya. Dia
dan diingatkan segala bicaranya. Supaya hak sebenarnya kata dia, supaya kita loba ni maknanya kita berasa senang sangat-sangat, tu makna loba. Loba ni dia dua makna, asal makna loba ni. Loba kalau kita tengok lagi, kita tengok dalam bab jual beli, loba ni dengan makna untung. Makna untung. Loba ni satu lagi, loba ni kita nak dapatkan untung sangat, kita kelong. Orang Terengganu, orang belah-belah bandar dia panggil kelong. Kelong ni nak dah lalu tengok tu keling, berasa nak terkekang, berasa nak. Berasa nak tu makna loba. Mung ni loba lah. Allah ada dah pun nak lagi maknanya. Nampak tu? Itu loba, nak sangat. Kelong. Tapi kalau lihat ulu kita ni kalau sebut kelong, dia tak faham mana. Nampak? Itu makna dilobakan ke atas mendapatnya dan diingatkan segala bicaranya, supaya ingat belaka apa benda yang ada dalam ni. Bila kita belajar lagi apa benda yang ada dalam ni, kita akan ingat pada mata hati lah. Ingat bicara ni, ingat dalam mata hati, dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas tengok nombor 1 tu, pencangan, iaitu tempat yang dihiasi, dihantarkan. Tengok nombor 1 tu ni, dihantarkan atasnya perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula, diperjumpakan dia dengan suatu di hadapan orang ramai. Benda dia panggil kalau kita sebut ingat ke dulu pacang tu, apa macam ke macang lembu tu, bukan. Hak dia nak sini macam ni, kelebihan diperpegangkan dia macam kalau kita kita jumpa apa, kita buat tanda nak menikah, buat tanda bubur cicing tu. Ni apa tu? Tu. Tempat yang dihiasi, dihantarkan atas perempuan. Maknanya ada perhiasan yang dihantar tu, diberi, dia letak pada perempuan yang kita jumpa mula-mula, hak untuk nak dia untuk nak kahwin tu. Maknanya kalau kita kat cicing lah tu dah. Dia sini dia kitab lain pun dia tak terjemah dah. Pencangan kelebihan. Habis dah. Itu maksud dia. Sini dia kalau ada juga ni, dia kata seorang yang patut bergegas mendapatkannya dan memeliharakan segala bicaranya di mata hati. Dan risalah ini patut diangkat ke persada kelebihan. Situ ya. Dia tak terjemah ni kelebihan. Dan diperpegang dengan dia, supaya kita peganglah dengan kita ni. Macam kalau orang puang tu, kalau kita masuk cicing itu, tunang tu kita barak puang posisi pegang situ lah, tak boleh dah nak buat apa dah, lagi cicing tu ada tangan tu, walaupun tak menikah lagi. Nampak? Itu buat memegang dia, orang panggil buat memegang dia. Itu kelebihan diperpegang dengan dia, supaya pegang dia. Habis dah. Wa sammaituha faridatul faraid fi ilmil aqaid. Dan hamba namakan dia akan risalah kecil ni, risalah yang kita buat ni, kata dia faridatul faraid, iaitulah faridatul faraid. Nama dia faridatul faraid. Faridah ni maknanya mutiara, yang termahal. Faridah makna faridah tu, ramai dia orang puang nama dia faridah ni. Nampak? Faridah ni makna hamba namakan dia faridatul faraid, maknanya mutiara yang termahal dalam ilmu akidah ni. Fil faraid, beberapa faedah. Pada bicarakan ilmu aqaid, nak cerita, nak cara bab ilmu aqaid, suti kitab dia buat ni bab ilmu aqaid, tak ada ilmu lain campur. Kemudian kata dia wa 'alallahi ta'ala a'tamidu fi ilm wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min fadlihi astamidu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya aku menuntut pertambahan. Minta dengan Allah Ta'ala belaka, aku pegang ni, aku buat ni
duk di dengan Allah Taala, pegang dengan Allah Taala daripada limpah kurnia. Kalau Allah Taala tu tak ada limpah kurnia daripada Allah Taala, tak boleh nak buat kita ni. Walaupun nipis sekalipun tak boleh nak karang. Hak mana yang ulama-ulama dulu karang kitab besar-besar hebat-hebat tu, semuanya dengan Allah Taala belaka dia pegang. Nampak tu? Tu cerita macam-macam. Kitab Alfiyah contoh. Matan Alfiyah 1000 bait. Nampak tu? Tu dia. Nak buat kitab Alfiyah tu daripada ilmu Ibnu Mu'ti. Hak asal dia 2000 bait. Mari ulama Kediang nak buat 1000 bait. Dengan kandungan dia tak kurang sikit. Daripada 2000 bait nak buat 1000 bait. Lalah dia kata apa? Dia nak mengatasi. Nak mengatasi daripada hak yang pengarang asal. Pengarang asal buat 2000, aku nak buat 1000. Nak pendek balik. Tapi dia tak minta tolong Allah Taala. Tak boleh nak karang. Dia orang cerdik, orang bijak. Tak boleh nak karang ni. Sehinggalah beberapa lama masa dia berasa duka cita dia tak nak karang, barulah dia mimpi. Dalam tidur dia mimpi, datanglah seorang mari jumpa dengan dia dalam mimpi, beritahu ke dia, mung tidak akan dapat mengatasi orang yang dahulu daripada kamu, kerana mereka itu telah terbukti dengan Allah Ta'ala kehebatan dia. Mung ni tak tahu lagi ngucap nak mati tak lagi ni. Orang dulu ngucap nak mati dah siap dah, makna hebat dia tu. Lalu dia tanya, mung ni siapa? Ibnu Mu'ti ke? Ya, aku ni Ibnu Mu'ti, pengarang kitab hak asal. Hak mung nak ubah ni. Hak nak aku karang 2000 bait, mung nak buat 1000. Lalu dia minta maaf apa semua sekali tu, cerita banyak, cerita panjang cerita dia. Lalu minta maaf hari tu gini dengan Ibnu Mu'ti, barulah boleh buat esok, boleh karang. Lalu minta mohon dengan Allah Taala. Semua daripada Allah Taala belaka. Nampak tu? Itu dia. Jangan kita berasa sedap, kita boleh ada ilmu lebih-lebih kurang, kita berasa hebat, berasa gaul, berasa boleh mengatasi orang lama, orang dulu. Dah. Baik, kata dia tu, dia ada pegang dengan Allah Taala, dan daripada limpah kurnianya aku menuntut aku tutup, aku cari pertambahan ni daripada kurniaan Allah Taala. Aku ilmu dah banyak tapi minta lebih daripada Allah Taala. Abilah kata dia, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Kita berhenti situ, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Kitab ni malam esok ada lagi, kita online macam biasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.